Arya Miru ada? Hello? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Bunda. Selamat petang. Okey, Akram baca doa Akram. Akram. Tak dengar. Bunda tak dengar ke? Kuat sikit ke Bunda je? Akram? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, semoga kelas kita diberkati Right. So kelas hari ni memang esok ada kelas, tapi kita buat juga kelas hari ni untuk kelas hari esok. So Bunda terangkan kita akan last pada bulan Januari, 19 Januari, betul? Last kelas kita akan ada jadi minggu ketiga bulan Januari 2021. Tapi Bunda percaya kalau dah ending tu, kalau dah ending kelas tu sebenarnya lagi banyak assignment, betul tak? So dah minggu yang terakhir tu Bunda dah tak nak kacau you all dah. So kita tak apa, kita jangan ikut yang group lain. Kita settlekan dulu kita punya syllabus yang wajib untuk co-curriculum. So nanti during Januari tu awak hanya akan ada kelas first week of January je untuk final test. So minggu kedua dengan minggu ketiga tu dah tak ada dah sebab minggu kedua tu akan diganti untuk yang kelas esok. 25 yang esok tu diganti untuk 12 Januari 2021. Okay, clear? And then program kita yang Bunda tengok kita dah vote 12 Disember yang banyak. Program yang 12 Disember tu pula kita ganti untuk kelas kita pada 19 Januari 2020. So kita ganti dua kelas kita. Jadi minggu pertama Januari je yang awak akan ada kelas. So Bunda bagi awak lepas tu dah boleh study for you, do it punya assignment apa semua. Means kelas koko kita akan habis awal lah sebab kita dah kedepankan waktu yang kelas ending. Clear tak semua? Faham Bunda. Ada apa nak tanya tak? Siapa yang nak tanya itu? ANMN tu siapa Bunda tahu. Siapa tu ANMN? Yang tanya tu siapa mula-mula? Alia Masara? Saya Bunda, saya. Oh, Alia Naziha. Okey, yang duduk college yang tanya betul. Okey, untuk modul tu kan selepas presentation Bunda terang. So kita start dululah presentation hari ni ada 3. So the first presenter siapa? Tajuk ciri-ciri dan peranan kaunselor efektif. Kita make it fast lah. Saya Bunda. Okey, Akram okey, teruskan Akram. Saya dengan Bakis. Okey, awak yang Kis teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kejap. Ada satu. Akram dengan Bakis dah boleh mula. Hello? Hello? Hello Bunda, sekejap Bunda. Okey, go. Ya, sekejap. Okey, sekejap saya present.
Okay. Dah ni kot. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya dan Balkis akan bercerita sedikit tentang peranan dan ciri-ciri kaunselor yang efektif. Sebelum tu kami ada menyediakan sebuah video animasi pendek. Video ni tak ada muzik. So saya harap semua boleh fokus kat mesej yang mahu disampaikan saja. So tanpa buang masa, saya akan startkan video tu. Okay. Okay, tu je. Nampak tak video tadi? Nampak mana video tu tak suara, you all kena present balik. Oh ya, betul. Terang balik. Okay. So tajuk yang kami mahu bentangkan ialah ciri-ciri dan peranan kaunselor yang efektif. Okay, minggu lepas kita sudah sudah belajar tentang berkaitan kaunselor, dan kita tahu kaunselor itu adalah orang yang menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah, dan orang yang berkemampuan memberikan khidmat kaunseling kepada orang lain. So basically kaunselor ni ialah orang yang boleh membantu orang lain untuk menghadapi masalah tersebut. Okey, ciri-ciri yang pertama yang harus ada dalam diri kaunselor, iaitu kaunselor haruslah mempunyai kesedaran diri, iaitu memahami diri sendiri. Mengapa harus kaunselor mempunyai kesedaran diri? Kerana kaunselor tersebut mahu membantu
pelajar lain, iaitu sekiranya mahu membantu pelajar lain, kaunselor haruslah memahami pelajar tersebut. Oleh itu, kaunselor itu haruslah memahami diri sendiri dahulu sebelum mahu memahami diri orang lain. Sebab kalau kaunselor tu tak faham diri dia, macam mana dia nak faham orang lain juga kan? So dia haruslah faham diri dia terlebih dahulu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, iaitu personality kaunselor itu sendiri. Kaunselor yang efektif bukan sahaja dia mempunyai ilmu, pengetahuan dan kemahiran untuk membantu pelajar tersebut, tapi haruslah mempunyai personality yang baik, iaitu image diri supaya pelajar yakin dan selesa untuk berinteraksi dengan kaunselor tersebut. Balkis nak terangkan pula. Akram tutup mic boleh? Okay, boleh. Sorry. Okey, Assalamualaikum. Saya akan terangkan tentang peranan kaunselor yang efektif. Peranan pertama kaunselor yang efektif ialah penerimaan tanpa syarat. Kaunselor perlu menerima semua klien dengan hati yang terbuka dan tidak menghukum klien tanpa menilai terlebih dahulu apa masalah klien. Yang seterusnya, kaunselor perlu berwajah tenang dan ceria. Personaliti ini akan menjadikan klien lebih mempunyai perasaan yakin dalam usaha mendapatkan bimbingan dan kaunseling tentang masalah yang dihadapinya. So kalau klien datang pun tengok kaunselor muka serabut, so klien pun akan macam mana nak cerita ke orang ni, dia macam tu. Okay, yang ketiga, yang seterusnya, kaunselor perlu mempunyai sifat yang menyokong. Dia seorang yang menyokong. Perasaan ingin bantu. Perasaan ingin bantu, contohnya seperti keinginan untuk bekerja di pihak klien dalam cara yang konstruktif, yang membawa kepada sikap tidak bergantung. Yang terakhir ialah kaunselor perlu menjadi seorang yang penyokong, iaitu mempunyai keupayaan untuk menggalakkan klien membuat keputusan. Itu je dari saya. Terima kasih. Okay, thank you Akram dan Balkis. So boleh nak komen, in the first place Akram dia tak boleh nak explain the first part, ciri-ciri kaunselor efektif tu betul. Macam mana memahami kaunselor perlu memahami diri sendiri. You punya contoh pun pusing balik dekat ayat you Akram. Sebab saya faham yang Memahami diri sendiri tu bermaksud, you boleh bagi satu contoh begini. Kaunselor perlu adalah seorang yang sentiasa membantu diri dia, sebab dalam hidup kita ni, kita perlu bantu diri kita dulu baru kita boleh bantu orang lain. Kita perlu sayang diri kita dulu baru kita boleh sayang orang lain. So macam mana saya nak tolong orang lain sedangkan saya tak sayang diri saya? Faham tak kelas? faham benda. Contohnya saya tak sayang diri saya tak menghargai kejayaan saya. So macam mana saya nak bantu awak untuk dapatkan kejayaan yang lebih bagus, sedangkan diri saya sendiri pun saya tak boleh nak fokus. Tu contoh yang boleh awak terangkan, faham? Okay, yang kedua, bila you ada sentuh tentang ciri-ciri kaunselor yang efektif adalah kaunselor perlu ada perasaan ingin tahu tu betul, menolong bantu tu betul seperti yang Balkis terangkan, penerimaan tanpa syarat tu betul, and then kaunselor perlu memahami, yang kedua Akram terangkan, kaunselor perlu memahami tentang diri dia sendiri.
dia kan perlu setakat memahami. Maksudnya kaunselor tu perlu ada ilmu berkaitan sesi kaunseling yang dia pilih. Sesi kaunseling ni sepatutnya you kena terangkan. Sesi kaunseling ni dia terbuka meluas. Ada tentang kaunseling berkaitan dengan akademik. Macam you all sekarang adalah berkaitan kaunselor universiti. Bila you ke hospital adalah kaunselor hospital. Bila you di pusat LPPKN, you akan menjadi kaunselor perkahwinan. Okey, lepas tu bila awak bekerja sebagai kaunselor di majlis agama, kaunselor penceraian, kan? Kaunselor rujuk. So setiap bidang kerjaya kaunselor tu memang nama dia kaunselor. Tapi setiap kaunselor ada spesifik bidang yang dia pilih nak ke arah kaunselor yang bidang macam mana. Itu maksud ilmu tu. Mustahil bagi seorang kaunselor dia tahu semua benda. Kalau macam tu tak payah jadi kaunselor ya, ambil jadi Perdana Menteri terus. Maksudnya kita tak boleh, kaunselor tu tak boleh syok sendirilah. Bila kalau benda tu di luar kemampuan, kaunselor perlu merujuk pelajar tu kepada orang lain. So bila kita nak explain, kita kena explain macam tu supaya tidak disalah faham. Contohnya Bonda bukan pakar dari sudut pusat rawatan Islam. So pelajar-pelajar yang akan kena ilmu sihir ke apa-apa ke yang perlu rawatan perubatan Islam, Bonda akan refer dia kepada kaunselor yang berkaitan dengan amalan-amalan perawatan Islam yang berdaftar. Itu maksudnya. Kalau sebab tu kadang-kadang dimitoskan bila jumpa kaunselor, masalah dia tak selesai. Contohnya memang masalah tak selesai, dia jumpa kaunselor adalah untuk mendapatkan duit. Maksudnya dia bukan untuk pengurus kewangan tetapi dia untuk mendapatkan bantuan kewangan. Beza, mengurus kewangan boleh dibantu, mendapatkan bantuan kewangan tu tak boleh dibantu. Mendapatkan bantuan kewangan tu, pelajar perlu berjumpa kaunselor mana? Kaunselor di AKPK. AKPK, Agensi Kaunseling Kewangan kan? Kebangsaan tu, AKPK yang akan membantu you all kaunseling dari sudut mendapatkan wang. Faham tak kelas? Akram faham tak? Faham dia, kena rujuk orang yang faham. Maksudnya walaupun you kaunselor, tak semestinya seorang kaunselor tu dia boleh handle untuk semua benda. Setiap orang mempunyai kepakaran yang berbeza. Dia sama juga macam pensyarah. Pensyarah tak semua boleh ajar semua subjek. Ada pensyarah yang mahir tentang statistik, ada yang mahir tentang sistem, ada yang mahir tentang English, ada yang mahir tentang calculus. So benda-benda tu membezakan kepakaran masing-masing. Sama juga dalam bidang kaunselor. Okay? Sebab you main point tu kena penting dulu, peranan ciri-ciri kaunselor efektif. Sebab selepas ni kita akan study tentang macam mana rakan sebaya nak bantu orang lain. Okay. Okay, boleh? Clear kelas? Okay, Akram, pick orang kawan yang you boleh tanya soalan. Saya nak pilih Akmal Daniel. Akmal Daniel? Ya, saya. Akram nak tanya. Betul. Nampak tak video tadi? Nampak? Jelas tak? Jelas sikit-sikit. Boleh tak berikan 2 ciri-ciri kaunselor yang efektif? Ya. Satu tadi yang kenal diri sendiri. Okay, betul. Lagi satu Akmal? Lupa lah. Tak fokus ni. Tadi dah ingat, lepas tu lupa. Ada test lah, jangan main-main. Bukan saja je. Mula cakap Okay, jap. Terima klien dengan hati terbuka, kan? Okay, betul. Terima kasih Akmal. Okay, thank you Akmal. Now Balkis. Saya nak tanya dekat Hafifah. Hafifah? Ya, saya.
Saya nak tanya 2 peranan kaunselor yang efektif. Satu, wajah yang tenang dan ceria. Kedua, penerimaan tanpa syarat. Itu je. Itu ke? Biasa kita dah gabungkan sekali. Hikama. Lokali. Korang ni kenapa kacau ni? Okey, Hafifah. Itu je saya dapat. Wajah yang tenang dan ceria. Lepas tu dengan peranan dia tanpa penerimaan tanpa syarat maksudnya. Okey, Hafifah, awak pick seorang kawan yang bantu awak. Siti Nur Aisyah. 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 Ya, saya benda. Tu, Hafifah perlukan talian hayat. Okey. Peranan kaunselor yang efektif tadi kan? Yang pertama penerimaan ya Allah, meeting kejap. Yang pertama penerimaan tanpa syarat. Lepas tu yang kedua berwajah tenang dan ceria. Yang pertama tu menerima semua klien dengan hati yang terbuka lah, tidak menghukum klien. Lepas tu yang berwajah ceria tu, personality klien tu dia menunjukkan personality kaunselor tu lah. Okey, boleh terima. Bagus, okey? Betul tu, betul. Tadi Okey. Hafifah jawab pun betul. Okey. Explanation lebih ke Aisyah Okey, so sekarang Bonda nak ambil attendance Thank you tepukan untuk kepulauan pertama Akmal dan Balkis. Bonda ambil attendance. Pada penuh dah ni. Nur Insyirah. Saya benda. Akmal Daniel. Saya benda. Alif Imran. Saya benda. Amirul Hakim. Saya benda. Muhammad Arif Nazir. Saya benda. Muhammad Sirajuddin. Saya bunda. Fatin Atika binti Yaakob. Saya bunda. Syaza Afika. Saya benda. Muhammad Akram. Saya benda. Muhammad Halil Haziq. Saya bunda. Muhammad Ali Haziq. Ada. Ada. Nadiatul Fatina. Saya bunda. Nur Ain Ashika. Saya bunda. Nur Adlin Sudraya. Saya benda. Siti Nur Aisyah. Saya. Siti Nur Balkis. Saya bunda. Siti Nur Hafifah. Saya bunda. Wan Alia Nazira. Saya bunda. Wan Ali Ruzaini. Saya bunda. Alia Maisara. Saya bunda. Alia Naziha. Saya benda. Amira Hanis. Ya saya. Asal jadi pemandangan dah gambar awak tu. Arif Amirul. Saya bunda. Amira Hanis bukan ada jawatan lain ke kelab-kelab lain yang awak masuk Amira Hanis? Ada Kelab apa? MYBC. Buka jawatan kenapa dekat wallpaper tak boleh nak letak muka sendiri? Kena confident. Awak bukan jawatan tu. Daniel? Daniel memang tak masuk kawan dia? Daniel tak ada ke? Saya WhatsApp dia. Okey, awak WhatsApp balas dia. lagi bunda. Dia sabar lain dia tu. Muhammad Arif Fahmi? Ada bunda. Ada.
Arif yang kau rapat dengan dia kan biasa? Saya pun ada WhatsApp dia tak balas. Oi. Kosong lah. Nur Syamimi? Saya bonda. Nur Amalia? Saya bonda. Rauda? Saya bonda. Syami Akmal? Orang pertama masuk tadi ni. Syami? Ya, saya. Okay dah. So next presenter. Presenter yang kedua seterusnya, ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. Ya, saya bonda. Okay, Alif present je sebab in detail nanti kita akan Bonda akan explain untuk 12 hari bulan. Tapi hari ni you present dulu. Yang you dah ni. 12 hari bulan kita akan ada TOT rakan sebaya. Syaza? Boleh mula Syaza? Definis kaunseling dan Akil? Akil ada kat sini ke? Ada benda. Rindu nak masuk kelab bonda Sini awak ni. Okey, boleh saya mula bonda? Okey, mula. Hari ni saya dan rakan saya Syaza akan menerangkan tentang ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. Okey, kat sini kita ada sediakan video untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. Syaza, boleh start video. Definis kaunseling dan kaunselor. Kaunseling adalah satu proses pertemuan di antara seorang kaunselor dengan individu iaitu klien yang ingin diberikan bantuan. Manakala kaunselor ialah individu khusus yang bertugas secara terarah iaitu in charge atau sukarela untuk memberikan pertolongan kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Antara ciri-ciri kaunselor rakan sebaya yang pertama ialah mesra. Mesra ni bermaksud sebagai kaunselor rakan sebaya, kita haruslah bersikap mesra agar klien kita tu dia tak rasa awkward bila nak cerita dia punya masalah dengan kita. So bila dia dah tak rasa awkward tu, kita lagi dapat tahulah masalah dia. Dalam masa yang sama kita dapat tolong dia. Yang kedua ialah sikap jujur. Sebagai kaunselor rakan sebaya, sikap jujur ni penting. Dalam kita nak bagi nasihat dekat klien tu, kita kena jujur dengan pendapat kita. So bila klien tu tahu dengan kita punya pendapat tu, baru dia boleh fikir ni betul ataupun salah. Yang ketiga ialah menerima tanpa syarat. Sebagai kaunselor yang berjaya, kita haruslah berfikiran terbuka dalam mendengar masalah klien tanpa mengadili masalah mereka, atau lebih dikenali sebagai judge problem diorang. So walaupun sekecil zarah problem diorang, kita tak tahu apa yang diorang hadapi. So kita janganlah berfikiran sempit. Yang keempat merupakan ciri-ciri yang penting untuk menjadi kaunselor rakan sebaya. Ianya ialah bertanggungjawab. Sebagai kaunselor rakan sebaya, kita bertanggungjawab dalam menyimpan segala rahsia yang telah diceritakan oleh klien. Oleh itu, janganlah kita rosakkan kepercayaan orang kat kita, okey? Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang ciri-ciri yang bertentangan dengan kaunselor rakan sebaya. Satu, tidak amanah. Contohnya, kaunselor tersebut tidak memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien. Contoh mudah, kaunselor tu memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendirilah kan. Contohnya dari aspek kewangan, seksual dan emosi. Seterusnya, yang kedua adalah tidak adil. Maksudnya kaunselor itu tidak mengamalkan, mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi. Contohnya berasaskan jantina, agama, status atau kecacatan fizikal atau mental. Dalam erti kata lain, kita boleh panggil kaunselor itu as racist lah. Yang ketiga, tak berempati. Kaunselor tersebut tidak mempunyai rasa empati kepada klien. Maksudnya kaunselor tu tak ada keinginan atau niat langsung lah nak bantu klien.
Contohnya kalau kita pun kalau nak faham situasi orang masalah saman kan, selalunya kita letakkan diri kita as orang tertuduh kan. Tapi kaunselor yang kita pergi tu tak mempunyai rasa empati pun. So dia tak letakkan pun diri dia as klien yang nak bantulah. So macam kaunselor tu macam selalu blame atau judge lah klien dia. Yang keempat, tidak sabar. Maksudnya macam kaunselor tu suka mengkritik atau memberi nasihat secara terburu-buru. Contohnya klien tu tak habis lagi share masalah dia tahu. Tiba-tiba kaunselor tu mencela lah, tanya tu ni. Contohnya kalau kita pun as klien mestilah macam tak suka kan, tak selesa kan, sebab rasa macam kita nak share masalah, tiba-tiba ada orang potong apa kita nak cakap. Macam dia tak ada langsung minat dengan kita punya masalah sampai habis. Peranan kaunselor rakan sebaya mewujudkan perhubungan yang terbuka, mesra, akrab dan jujur dengan klien. Seterusnya, membimbing klien untuk menilai sendiri tingkah laku dan seterusnya membuat keputusan mengenai tingkah laku yang harus diubah. So kita suruh klien kita reflect diri dia sendiri untuk tengok apa yang dia salah. So yang ketiga seterusnya, membantu klien mencari jalan untuk memenuhi kehendak mereka dan menggalakkan mereka agar tidak cepat putus asa. So kita kena bagi dia cadangan ataupun jalan untuk dia selesaikan masalah dia, dan kita kena support dia untuk berubah. So agar dia punya motivasi tu tak jatuh. Yang keempat, menggunakan peneguhan seperti galakan dan pujian. So kita bagi dia encouragement lah. Kita bagi dia semangat, kita puji dia supaya dia lagi semangat lah macam tu. Dan yang terakhir, bersedia menerima kliennya tanpa terlalu banyak kritik atau syarat. So bila kita jadi kaunselor rakan sebaya ni, kita jangan memilih sangat masalah-masalah klien ni. Kita just terima dan cuba sehabis baik untuk bantu diorang. Okay, terima kasih buat Alif dan apa tadi? Seorang lagi, Ustazah. Alif dah boleh masuk rancangan ni dah, rancangan sains. Pengacara sains Alif suara. Suara Ustazah lagi kuat daripada suara dia. Okay, kat sini kita ada Akil. Akil awak punya senior lah. Awak punya super senior. Akil, are you there? Ya, saya kat sini bunda. Okay. Akil, awak adalah orang yang first batch yang untuk persijilan rakan kaunselor itu. So, daripada presentation adik-adik tu, memang betul lah apa yang Saza dan Alif present tu memang akan ada ciri-ciri sebagai rakan kaunselor yang berkesan untuk membantu orang lain. Cuma boleh nak sentuh sikit, sebagai rakan kaunselor, kadang-kadang kita boleh juga cut kawan kita bercakap sebab kadang-kadang ada orang dia bercakap dia tak fokus tau. Ada orang dia cakap terlalu banyak sedangkan dia tak tahu masalah apa dia nak settlekan. Jadi sebagai rakan sebaya tu kadang-kadang dia kena cut juga. Tadi kau cerita masalah kucing kau mati kena langgar, lepas tu kau cakap mak kau marah kau pula, lepas tu kau putus cinta dengan boyfriend kau pula, sekarang kau cakap kau tak ada duit nak makan. So mana satu kau nak settlekan. So kadang-kadang ada orang dia memang akan cerita semua sekali. So sebagai rakan kaunselor, how you cut you punya friend untuk dia fokus masalah utama yang dia nak selesaikan terlebih dahulu. Sebab mustahil untuk dalam satu masa kita boleh selesaikan semua masalah diri kita. So Akil, komen jadi first TOT rakan kaunselor. Alright, Akil adalah ex-president PIAS yang memenangi banyak anugerah lah. Batch dia ni, batch banyak anugerah jugalah Setiap batch banyak anugerah dan batch dia lagi banyak anugerah. Okay, cepat. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Ucap tahniah dulu, menang. Oh, hari tu dengan cerita korang menang Oklaf kan, nombor 2. Okay, tahniah semua. Okay. Ya betul, memang cakap bonda tu saya merupakan salah seorang lah peserta yang menyertai bengkel TOT ni untuk versi pertama. Okey, pada pendapat saya sekiranya seseorang itu terlampau bercerita terlampau lama. Sebelum dalam kami punya role play, time kami dekat Shalom hari tu, kami diberikan sedikit sebanyak cara-cara untuk menangani isu seperti ini, di mana salah satu caranya adalah kita perlu membuat
kita panggil pendahuluan kepada kita punya klien tu. Contohnya kita just maybe kita boleh set masa. Contohnya okay, Assalamualaikum Puan, kita perkenalkan diri kita dulu and then kita just setkan time. Mungkin kita boleh cakap sesi ini adalah selama sejam. So dekat situ mungkin mereka akan faham yang mereka tidak mampu bercerita sangat panjang, malah kita juga mampu mencela sekiranya mereka dah terlampau over talking lah. So contohnya situasi macam bonda beri tadi tu, dia cakap terlampau lama and macam mana nak mencelah tu, kiranya cara kita nak reflect balik, berikan persoalan tu semula pada mereka. Contohnya kalau kawan kita ni menghadapi situasi peperiksaan and diorang kaitkan terlampau panjang and secara normal kita as manusia kita akan rasa bosan, betul. So dekat sini mungkin kamu semua boleh menggunakan cara-cara memperkenalkan diri atau set masa sebelum bermulakan sesi kaunseling tu. Saya rasa sebegitu bonda. Okay, menarik. Thank you so much. Akil, kenalkan diri sikit Akil. Tak kenal adik-adik. Pak berapa? Fakulti mana? Okay, saya Akil. Rasanya saya atas tahun je daripada korang semua ni. Saya 45. Saya merupakan seorang kata daripada engineering mechanical lah. Itu je. Alright, thank you. So bila dah join PS tu, Akil sentiasa bermotivasi tak untuk jaga akademik, jaga aktiviti di fakulti? Buat masa ni so far so good lah benda, sebab akademik pun kita kena always think positive lah. Contohnya macam ramai yang kata belajar online ni susah. Sebab mungkin ada yang bermasalah internet semua tu kan. Tapi bagi saya itu adalah satu inisiatif lain yang kita patut gunakan sebagai kita punya kekuatan. Sebab kita dapat tengok kita punya contoh macam kalkulus, kita dapat tengok formula, tak perlu hafal. Adik-adik semua ni korang kira beruntung lah. Macam contoh ada yang dapat tengok formula, contoh macam thermodynamic, macam-macam lagi lah. Macam korang punya senior semua struggle sebabkan formula sahaja. Tapi ni inisiatif yang bagus lah. Itu yang saya rasa lah benda. Alright. So thank you so much Akil, thank you very much buat join class. Okay, untuk yang pelajar semua, itu adalah salah satu feedback daripada senior awak lah, senior yang memang dah berpengalaman apa semua. Jadi ambil iktibar lah, sebab kadang-kadang mungkin you all kena ada networking dengan senior untuk you belajar lebih baik. Dan kita ada sistem mentor-mentee. Sebenarnya peers setiap tahun kita buat sistem mentor-mentee untuk program. Tapi tahun ni tak dapat nak buat program mentor-mentee. Even kalau ada mentor ni, mentor yang akan ajar subjek yang susah untuk yang adik-adik junior peers. Itu biasanya aktiviti yang awal lah. Cuma yang sekali ni memang tak dapat lah. Okay, thank you so much. So again, Alif pilih pick one name untuk jawab soalan. Alif, Saza. Saya nak Akram. Akram. Bagi tahu saya ciri-ciri dan peranan konselor kesebaya. Ciri-ciri konselor kesebaya ada 4 yang telah ditunjukkan oleh oleh kumpulan Alif Imran sebentar tadi, iaitu mesra, jujur, menerima tanpa syarat dan terakhir sekali adalah bertanggungjawab. Okey, Akram. Okey, Akram. Ya. Alif okey? Okey, mantap. Kau baik je. Okey, Saza, pilih orang yang belum dipanggil Saza, jangan sama. Insyirah. Ya, saya Wonder. Okey. Nak tanya, tadi kan dah ciri-ciri yang baik kan, nak ciri-ciri yang bertentangan pula. Ciri bertentangan dia ada 4, tidak amanah, tidak adil, tidak berempati dengan tidak sabar.
Empati tu apa Syirah? Oh, Wanda? Empati tu apa? Apa ni tidak berempati ni maksudnya nak cakap yang rakan kaunselor tu dia tak rasa nak tolong pun dia punya klien. Nak bantu pun nak selesaikan masalah dia. Dia tak ada rasa empati pun kat klien dia. Okay, good. Pandai pun. So, rakan kaunselor dia perlu ada satu sifat, iaitu sifat untuk menolong, bantu. Kalau you tak ada ciri-ciri tu, you susah nak jadi rakan kaunselor sebab you tak nak tolong pun. Sebab kaunselor ni kita bukannya bekerja dalam bidang yang you bagi servis you dapat duit. No, dia lebih kepada khidmat komuniti dan lebih kepada free of charge lah. Kun fayakun lah. Alright, thank you so much. Azwa, you nak komen apa-apa ke? Okay, the next, ada lagi satu presenter. Next Alright, seterusnya etika kaunselor dan kaunselor rakan sebaya punya group. Okay, thank you for Alif and Shazah. Bunda. Yes? Fatin? Yang group ni, saya minta Shazah tolong presentkan. Shazah present lagi? Ni group Fatin kan? Internet? Group Fatin. Oh, internet tak kuat Fatin? Tak apa, boleh? Ni Fatin dengan siapa? Dengan Aisyah. Aisyah pun internet out? Alright. Terima kasih Wanda. Markah bagi sikit kat Shazah lah. Shazah nak? Tak? Markah Shazah lebih daripada awak. Boleh bagi lebih. Kat Shazah. Fatin Atika dengan? Aisyah Johar. Aisyah Johar, okay. Go, Shazah. Ini adalah ciri-ciri kaunselor yang efektif menolong bantu Shazah ni. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Okey, untuk etika yang pertama, kaunselor kena sentiasa mengutamakan kepentingan klien dan tak boleh memperalatkan klien untuk kepentingan sendiri. So maknanya kaunselor tak boleh menggunakan klien untuk dapatkan pendapatan dan tak buat yang terbaik untuk klien. Yang kedua, kaunselor kena menghormati hak pribadi klien dan simpan rahsia sepanjang proses kaunseling berlangsung. Untuk yang ketiga, kaunselor kena memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien. So dekat sini, kaunselor tak boleh gunakan fizikal klien untuk dijadikan contoh dalam proses kaunseling itu berlangsung. Yang keempat, kaunselor kena memberitahu kliennya tentang tanggungjawab dan pembentukan tingkah laku. Dan kaunselor kena menghormati keputusan yang dibuat oleh klien lah. So kaunselor tak boleh paksa klien untuk terima nasihat ataupun cadangan yang dinyatakan. So tak boleh ada unsur paksaan dalam proses kaunseling. Yang kelima, kaunselor kena bagi tahu dan menjelaskan kepada klien keputusan proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling yang diberikan. So maksudnya, kaunselor kena bagi tahu setiap keputusan proses yang dilakukan dan kesan-kesan terhadap perkhidmatan kaunseling tu, so klien berhak untuk tahu. Yang terakhir ialah kaunselor kena merujuk kepada yang lebih pakar lah jika klien mempunyai unsur-unsur yang lebih bermasalah, sebagai contohnya skizofrenia dan sebagainya, sebab yang tu bukan di dalam bidang kaunselor yang berdaftar, so lebih berhak dibawa kepada yang lebih pakar. Peranan rakan sebaya ialah peka dengan segala
sentiasa membantu rakan dan juga menjadi pelajar contoh. Maksud dengan peka dengan sekeliling bermaksud mereka dapat mengesan jika salah seorang daripada rakan yang lain mempunyai masalah terutamanya dalam bidang pelajaran. Dan mereka dapat membantu yang lain dengan memberi sokongan terutamanya daripada segi fizikal ataupun mental. Kalau memberi sokongan dari segi pelajaran mungkin boleh memberi tunjuk ajar dan sebagainya. Seterusnya ialah etika kaunselor rakan sebaya. Kaunselor rakan sebaya mestilah seorang yang amanah dan penyimpan rahsia. Sebab setiap kali seseorang rakan memberitahu rahsia mereka terhadap kita sebagai kaunselor rakan sebaya tidak patut menyebarkan rahsia itu, kerana itu dikira sebagai macam amanah, kerana rakan itu tidak percaya kita untuk menyimpan rahsia mereka. Seterusnya, kaunselor rakan sebaya mestilah seorang yang menerima dan menghormati rakan tanpa menirkau dan bangsa. Kaunselor rakan sebaya juga mestilah seorang yang mengambil berat, mesra dan jujur dalam melakukan amanah mereka. Kaunselor rakan sebaya juga mestilah merupakan seorang yang menerima orang lain tanpa syarat. Maksudnya tidak memberikan apa-apa pendapat jika tidak mengenali seseorang itu. Okay, thank you Saza. Yang telah memainkan. Okay, so Fatin, Atika dan ada seorang lagi? Fatin, Atika dan Aisyah. Sorry. Tidak tahu mana Aisyah. Aisyah, okay go. So kesimpulan, sebab suara tak dengar, sebab you tak ada suara lagi. Aisyah? Apa benda? Tak dengar. Etika ni, okay, boleh nak tanya awak satu. Etika ni tadi you cakap kerahsiaan tu di tahap sampai mana? Kerahsiaan tu kan macam contoh kalau dia bagi tahu rahsia dia dekat kita, so kita tak boleh bagi sebarkan lah. So di antara kaunselor dengan klien dia sahaja untuk conversation tu. So tak boleh share dengan orang lain. Okay, thank you. Azwa, komen? Azwa, awak tengah belajar kan, komen? Ya, Puan. Jelas tak suara saya? Jelas? Okey. Komen mungkin saya boleh share sikit pasal kerahsiaan tu. Memang betul sepanjang kita buat sesi, kerahsiaan tu sangat penting. Kita memang kena merahsiakan perkara-perkara yang klien kongsikan kepada kaunselor. Cuma untuk perkongsian, kerahsiaan ni ada limitasinya. Yang mana sekiranya apa yang klien kongsikan tu boleh mudaratkan diri dia, boleh mudaratkan kaunselor, boleh mudaratkan orang yang berada di sekitar klien, maka kaunselor perlu bertindak secara beretika untuk memecahkan kerahsiaan tu. Tapi memecahkan kerahsiaan ni adalah kepada pihak yang berkenaan. Contoh macam klien, dia datang pada kita, dia buat sesi, kita tengok ujian DAS, dia ada depression yang sangat teruk. Jadi secara beretikanya kita kena minta persetujuan daripada klien, untuk kita rujuk dia kepada psikiatris, pihak yang lebih pakar lah. So kerahsiaan memang perlu dijaga, sangat penting, tetapi ada perkara yang memerlukan untuk kita memecahkan kerahsiaan itu sekiranya ia melibatkan keselamatan klien dan juga kebajikan kita semula. Macam tu. Okay, Puan, itu saja komen saya. Alright, thank you so much. Jawapan yang betul. Okay, Aisyah boleh terangkan. Sebagai etika kaunselor,
Sebab introduction bila sesi counselling adalah klien, contohnya Aisyah, hari ni awak boleh berkongsi apa saja yang awak ingin ceritakan dengan saya, tapi pada masa yang sama sekiranya isu yang awak kongsikan dengan saya tu mempunyai kebarangkalian kepada pihak yang ketiga, saya terpaksa melaporkan ia kepada pihak yang lain. Pihak yang lain bermaksud, contohlah Aisyah datang sesi counselling, Aisyah cakap Aisyah telah cuba ada orang buat ugutan. Ada orang buat ugutan kat awak, ugutan bunuh. Takkan nak lepas sesi tu, okeylah, kaunselor terus cakap dengan awak, okey tak apa, awak jaga diri baik-baik, kunci pintu. Tak boleh. Kunci pintu sebelum tidur, dia tak membantu pun. Bila awak dah cakap, bonda sebenarnya sesi saya mempunyai panggilan yang menyatakan ada orang cuba mengancam saya untuk membunuh saya. So pihak ketiga yang saya bantu untuk awak merujuk adalah ke balai polis. Kita perlu buat report balai polis tentang isu yang berlaku pada diri awak. Ancaman bunuh, ancaman scammer, tu semua kena buat report, tak boleh diam. Pada masa kaunselor dapat maklumat tu, dia terus kena buat report dan tak boleh diam. Sebab dia yang macam Azwar cakap tadi, dia akan memecahkan etika kerahsiaan. Dia bukan memecahkan lah, kita guna ayat. Dia, kaunselor mempunyai etika dan hak untuk melaporkan kepada pihak ketiga sekiranya isu yang awak ceritakan tu berkait dengan pihak ketiga. Contoh, rakan awak mengandung anak luar nikah 9 bulan. Pihak ketiga siapa yang Aisyah rasa yang bonda perlu beritahu? Aisyah? Ya. Okey, pihak ketiga siapa yang perlu diberitahu? Kawan awak mengandung 8 bulan, 9 bulan dah beranak dah. 8 bulan. Pihak ketiga siapa yang perlu diberitahu? Mak ayah yang mengandung tu kot. Pandai pun. So maksudnya dia terikat dengan etika kerahsiaan, tapi pada masa yang sama kita nak membantu klien, kita akan report dia kepada pihak ketiga yang bertanggungjawab. Sebab semua beban tu, even kalau you all semua nanti jadi rakan kaunselor pun, jangan letakkan beban klien tu dekat bahu you. Kita adalah untuk menolong bantu klien. Okay? Objektif kita adalah untuk menolong bantu klien, dan sekiranya klien tak nampak jalan yang terang untuk setiap isu dia tu, mungkin perlu bantuan pihak ketiga. Aisyah clear tak part tu? Yang ni bonda rasa memang banyak sangat yang kaunselor disalahfaham. Bagus bila you present macam ni, sebab contohlah pensyarah merujuk pelajar yang bermasalah kepada kaunselor. Selepas sesi kaunseling, kaunselor diagnose apa masalah pelajar berkenaan dan report kaunselor dihantar kepada pihak fakulti, dan pihak fakulti yang akan membuat tindakan seterusnya. Tetapi bila dapat dekat klien, dimitoskan bahawa klien yang hadir ke sesi kaunseling tu, kaunselor memecahkan rahsia dia. Tapi tak, dia kena ingat, bila klien tu adalah klien yang dirujuk, pihak ketiga tu ada hak untuk tahu apa yang berlaku pada diri you, sebab you adalah sesi dirujuk. Sebab tu berbeza sesi kaunseling secara sukarela ataupun sesi kaunseling secara dirujuk. So clear tak Aisyah? So benda ni kita kena clear cut supaya orang tak salah faham. Clear, my bonda clear. Clear Okay. So, Fatin punya soalan pula tadi. Bonda nak tanya awak sebab you all tak jaga untuk presenter. Saya nak tanya awak pula yang punya group, awak kena jawab soalan saya. Okey, untuk yang Fatin punya isu adalah sebagai seorang kaunselor seharusnya menghormati keputusan yang klien buat. Explain. Dia macam contohlah klien ni ada masalah about macam depression, dia perlu kaunselor bagi pilihan sama ada dia nak better pergi jumpa pakar ataupun just jumpa doktor biasa untuk makan ubat je. Dan klien tu pilih untuk jumpa doktor, makan ubat macam biasa. Itu ialah hak klien untuk pilih pilihan dia, dan kita sebagai kaunselor tak ada hak untuk halang pilihan dia. Okey, dia sakit apa? Dia makan ubat suka je macam-macam doktor limbah. Sakit apa? Spesifik sikit. Depression dan memang jumpa doktor dan Syazah dalam kumpulan ni ke? Tak. Fatin je jawab. Syazah tak payah. Kau buka mic. Okey, Fatin. Ya. Kumpulan awak jawab. Jangan jawab. Syazah dia jumpa dah lepas. Alright. Sakit apa? MDD. Okay, MDD?
MDD and dia memang consult dengan doktor dekat KK biasa dan jumpa doktor. And then dia jumpa juga dengan kaunselor. Okay. Tu jawapan awak? Ya. Yeah. Okay, MDD adalah, MDD apa? Major depressive disorder. Okay. So, dia dah ada major, dia dah ada depression, dia dah ada disorder. Dia dah ada 3 yang. Awak pergi jumpa klinik tu bukan awak jumpa doktor biasa. Awak pergi jumpa doktor psikiatris. Understand me? Yes. Ke awak pergi doktor, orang ada MDD pergi doktor bidan? Oh doktor no. mengandung? Tak ada. Tak. Ada ke orang MDD pergi jumpa doktor gigi? Tak ada. Tak. Ada ke orang MDD pergi jumpa doktor pakar kanser? No. Dia jumpa psikiatris. So maksudnya bila awak bagi jawapan dia terpulang kepada klien ingin berjumpa siapa. Bila kaunselor diagnose pelajar tu memang ada MDD, major depressive disorder, maksudnya tahap pelajar tu untuk burn out adalah tinggi. Okey, kelenjar serotonin dia tak berfungsi dengan baik dah, dia tak boleh berinteraksi dengan baik dengan tubuh badan dia. Kalau dia tanpa ubat, dia boleh apa? Dia boleh hilang ingatan. So, solution yang kaunselor buat kepada klien adalah dia kena jumpa doktor psikiatris sebab dia di bawah bidang kaunselor. Kaunselor okey, kena faham kat sini semua kelas. Pemimpin rakan kaunselor, okey, you all masuk. Kaunselor adalah untuk mendiagnose orang-orang yang masih bertingkah laku normal. Bertingkah laku normal bermaksud seorang yang mempunyai insight, yang boleh berfikiran dengan waras dan boleh membuat keputusan hidup dengan baik. Berbanding dengan orang MDD, walaupun awak nampak dia macam orang normal, tapi otak dia tidak boleh berfungsi dengan baik untuk membuat keputusan dengan rasional, membuat keputusan yang efektif untuk ke jalan yang benar dan lurus, dan dia perlu jumpa psikiatris. So maksudnya orang normal, kaunselor boleh bantu, tapi orang dah di luar normal, kita tak naklah cakap abnormal macam cacat pula. Abnormal, kita dibantu oleh psikiatris. Memang nampak kasar bila orang-orang yang memang ada MDD and so on ni kita nampak dia abnormal. Kena ingat orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa dia boleh dikategorikan di dalam apa? Orang-orang OKU, orang kurang upaya. Dia diagnose termasuk bukan dalam orang normal tapi dia boleh dimasukkan dalam ranking orang kurang upaya. You all boleh check sendiri, boleh Google apakah jenis-jenis OKU di Malaysia. Kita ada OKU fizikal, OKU pendengaran, OKU mental. Dia termasuk dalam OKU mental. Faham tak Fatin? Fatin clear sebab Bonda nak orang yang presenter tentang topik dia kena tahu tentang apa yang dia present. Tu yang tadi bila ada kumpulan rakan awak cakap, kumpulan Akmal kata kaunselor perlu faham tentang diri dia. Inilah maksudnya. Maksudnya kaunselor tu perlu tahu limitasi-limitasi yang dia boleh handle isu klien ataupun tidak. Sebab kita niat utama adalah proses menolong bantu klien untuk mencapai objektif diri dia untuk dia meneruskan kehidupan dia dengan lebih baik. Menolong bantu, konsep menolong bantu tu memang tinggi. So Fatin clear Part tu kelas lain ada soalan tak? Lain-lain ada soalan tak? Syami faham tak Syami? Tak ada Bonda. Syami dah faham? Akmal faham. Syami faham Syami? Last week tak datang. Syami? Faham tak? Faham. Tapi lain sangkut-sangkut. Lain sangkut-sangkut. Okey faham. Bonda faham. Okey. So yang tu dah clear. So again thank you for Fatin, thank you for Aisyah. So the next Bonda nak present tentang kita punya modul patriotisme. So lepas ni minggu ni you akan midterm betul? Modul patriotisme tu dia akan pada esok lah 25 November 8.30 malam. Link seperti yang Bonda terangkan. Okey, Bonda ambil masa 5 minit. Semua orang ada data lagi ya? Boleh Boleh ke? Boleh. Okay, jangan live dulu. Bonda nak ambil attendance yang untuk hari esok pula So siapa yang live tak dikira untuk esok lah.